Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pelajaran sirah kita, sambungan pada tajuk yang lepas pada muka surat 39 berkenaan dengan kewafatan Rasulullah. Kita sambung pada tajuk hari terakhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebelum ni kita cerita Rasulullah SAW jatuh sakit selepas pulang daripada melawat perkuburan Baqi' dan perkuburan syuhada Uhud. Jadi ini hari-hari terakhir hayat Rasulullah. Okey. Hari-hari terakhir hayat Rasulullah. Okey. Semasa orang-orang Islam sedang bersiap-siap untuk mendirikan solat subuh berjemaah, mereka terkejut melihat kehadiran Rasulullah SAW di balik tabir bilik Sayyidatina Aisyah. Baginda berdiri sambil tersenyum melihat ke arah mereka. Sebelum ni Rasulullah sakit, tak boleh bangun berapa hari, tak pergi masjid. Tiba-tiba pagi subuh tu depa tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai ke masjid. Sebab rumah Sayyidatina Aisyah sebelah dengan masjid Nabi. Dia buka pintu, dia masuk pintu masjid. Lah ni tapak tu berada dalam Masjid Nabawi lah ni. Dalam tapak rumah Sayyidatina Aisyah tu. Okey, terusnya mereka berasa sangat teruja kerana menyangka kesihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin baik, sedangkan itulah solat terakhir dalam kehidupan baginda. Sayyidina Abu Bakar berundur untuk memberi ruang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, tetapi baginda memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar supaya terus menyempurnakan solat mereka. Sebelum Rasulullah sakit, Rasulullah lah jadi imam setiap kali waktu solat. Tapi bila dah Rasulullah sakit, yang menggantikan dia jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar, iaitu sahabat Rasulullah yang sama-sama berhijrah. Masa dalam hijrah, dialah teman kepada Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dialah yang menyorok dalam Gua Sur dengan Sayyidina Abu Bakar ni lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni lah yang menggantikan tempat Rasulullah menjadi imam ketika Rasulullah sakit. Baik, berenggan yang bawah. Semasa waktu duha, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin teruk dan kesakitan yang ditanggung oleh baginda bertambah kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil puteri kesayangan baginda, Sayyidatina Fatimah, lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Membuatkan Sayyidatina Fatimah menangis. Apa yang dia bisik kepada Sayyidatina Fatimah? Jadi Sayyidatina Fatimah dengar, Sayyidatina Fatimah pun menangis, anak dia pun menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sekali lagi dan membisikkan sesuatu sehingga membuatkan Sayyidatina Fatimah yang menangis tadi tertawa. Jadi Rasulullah bisik dengan Sayyidatina Fatimah, anak dia tu dua kali. Mula dia bisik sekali, dengan sebab bisik yang pertama tu Sayyidatina Fatimah menangis. Tapi dia panggil sekali lagi, dia bisik sekali lagi. Lepas tu yang bisik yang kali kedua tu, anak dia tu tertawa, mana tergelak pula. Pasal apa? Okey, sambung. Sayyidatina Aisyah yang melihat situasi tersebut bertanya kepada Sayyidatina Fatimah tentang hal itu. Kemudian Sayyidatina Aisyah ni isteri kepada Nabi Muhammad. Sayyidatina Fatimah tu anak kepada Nabi Muhammad kan. Jadi isteri Nabi Muhammad ni mak tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Siti Khadijah, isteri Nabi tu dah wafat dah. Ni Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi yang lain. Dia tanya, Sayyidatina Fatimah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku bahawa baginda akan wafat. Lantas aku pun menangis. Kemudian baginda membisikkan kepada aku bahawa akulah ahli keluarga yang pertama akan menyusul selepasnya. Lalu aku pun tertawa. Dan Nabi kata Nabi akan wafat pada hari itu, meninggal dunia pada hari itu. Jadi Sayyidatina Fatimah pun teriaklah bila ayah dia nak meninggal. Kemudian bisik kali kedua, ayah dia kata, selepas aku mati, hanglah orang yang pertama yang akan mati. Selepas aku mati, ikut aku, dia kata. Macam itulah. Maksudnya menyusul selepasnya, maknanya ikut Nabi. Lepas Nabi mati, Sayyidatina Fatimah akan mati pula. Tak lama lepas tu dia kata. Jadi Sayyidatina Fatimah tersenyum. Pelik kan? Dia kata nak mati, dia tergelak. Kita kalau kata nak mati, takut dah. Melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin tenat, Sayyidatina Fatimah berkata, alangkah deritanya ayahanda.
Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, selepas ini tidak ada lagi penderitaan ke atas ayahandamu. Jadi Rasulullah SAW kata, lepas dia wafat, jadi tak ada dah penderitaan daripada sakit, penderitaan daripada tentangan orang-orang Arab, orang-orang yang kafir. Jadi selepas ini tak ada penderitaan itu. Jadi itulah maksud Rasulullah. Kemudian seterusnya, tajuk yang seterusnya, saat terakhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tenat, Sayyidatina Aisyah menyandarkan baginda ke dadanya. Ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk sambil memegang kayu sugi. Kemudian Sayyidatina Aisyah perasan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertarik dengan kayu sugi tersebut. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya kepada baginda, maukah aku ambil kayu sugi untukmu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas dengan mengangguk kepalanya. Sayyidatina Aisyah mengambil kayu sugi dan menghulurkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kayu sugi tersebut agak keras untuk digunakan oleh baginda. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya lagi, maukah aku lembutkan kayu sugi untukmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangguk tanda baginda mahukannya. Selepas kayu sugi itu dilembutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersugi dengan sepuas-puasnya. Kemudian baginda mencelupkan tangannya ke dalam bekas kecil berisi air yang ada di hadapan baginda, lalu menyapu ke mukanya sambil berkata, tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sakarat, yakni menyakitkan. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bersugi, baginda mengangkat tangannya serta mendongak ke atas disusuli dengan gerakan bibir. Sayyidatina Aisyah merapatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar baginda berkata, bersama-sama dengan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka daripada kalangan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, ampunkanlah aku dan rahmatilah aku, serta tempatkan aku dengan teman yang tertinggi. Ya Allah, teman yang tertinggi. Baginda mengulangi kalimah yang akhir itu sebanyak 3 kali. Kemudian baginda pun menghembus nafasnya yang terakhir. Sesungguhnya kita semua milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan meninggalkan semua insan yang mengasihinya pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika umur baginda genap 63 tahun. Jenazah baginda dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah, tempat di mana dia wafat tu, dia dimakamkan di situ, dikebumikan di situ. Sekilas info, walaupun Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kita, namun ada 2 perkara yang akan membawa kita ke jalan yang lurus, iaitu Al-Quran dan Sunnah baginda. Baik, Alhamdulillah, kita akan sambung lagi kepada tajuk yang seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.